Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan tajuk subtopik respirasi sel dan fotosintesis. Okey, mula kita kena faham dulu apa itu respirasi sel dan fotosintesis. Ini adalah dua-dua ni merupakan proses. Okey, proses respirasi sel dan fotosintesis, dua proses yang berbeza. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu. Mula kita tengok dulu apa itu respirasi. Okey, mungkin ada yang belum pernah dengar. Okey, respirasi ini terbahagi kepada dua. Okey, satu respirasi luar. Satu lagi kita ada respirasi sel. Okey. Iaitu dia merujuk kepada respirasi dalam. Okey. Kita tengok dulu respirasi luar. Okay. Respirasi luar ni adalah melibatkan proses pernafasan. Okey. Pernafasan ini akan melibatkan dua organ, iaitu organ hidung dan juga peparu. Okey, apa yang berlaku semasa respirasi luar ini? Apa yang berlaku semasa proses pernafasan? Okey, yang berlaku adalah pengambilan oksigen. Okey, oksigen masuk ke dalam badan kita, melalui hidung dan peparu. Kemudian dia akan keluarkan. Okey, dalam proses pernafasan ni akan keluarkan satu gas karbon dioksida. Okey, atau singkatan dia CO2. CO2. Ni oksigen, gas oksigen O2. Okey. O2, karbon dioksida, CO2. Okay, sekali lagi saya ulang. Respirasi terbahagi kepada dua, respirasi luar dan respirasi sel, iaitu merujuk kepada respirasi dalam. Respirasi luar ni adalah proses pernafasan yang melibatkan dua organ, iaitu organ hidung dan peparu. Dalam proses pernafasan ini, semasa inhale, kita mengambil nafas, kita akan menyedut oksigen masuk ke dalam hidung kita melalui peparu dan di situ akan berlaku gas exchange. Pertukaran gas, iaitu kita akan keluarkan karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Mana datangnya gas karbon dioksida? Gas karbon dioksida ni datangnya daripada, dia adalah hasil buangan waste product daripada tindak balas yang berlaku dalam sel, keseluruhan sel dalam badan kita, akan mengeluarkan karbon dioksida. Okey. Sekarang kita tengok pula respirasi sel, iaitu respirasi dalam. Respirasi dalam ini dia berlaku, ni saya bagi tahu tempat dulu. Berlaku dalam sel. Sebab tu kita panggil dia respirasi sel. Berlaku dalam sel, dan dalam sel tu hari tu kita dah belajar kan sel, ada nukleus, ni membran plasma, ni nukleus, ni sitoplasma, dan ada ni contoh sel haiwan, ada nama dia mitokondria. Dalam sel tu mitokondria, kena ingat balik, mitokondria itu adalah tempat menghasilkan tenaga. Di situlah berlakunya respirasi dalam. Jadi kita kena faham respirasi dalam ni, respirasi sel atau respirasi dalam ni adalah satu proses menghasilkan apa? Sambillah jawab. Menghasilkan tenaga. Menghasilkan tenaga. Kenapa kita perlu tenaga? Kita perlulah tenaga untuk kenapa perlu tenaga? Perlu tenaga untuk bertumbuh, pertumbuhan. Kita nak besar, kita nak tinggi.
Macam mana kuku kita panjang, macam mana rambut kita panjang, macam mana kita pun boleh tinggi. Semuanya memerlukan tenaga. Berlakunya proses dalam sel, iaitu untuk bertumbuh, untuk kita bergerak. Kita lepas makan baru kita kata ada tenaga untuk bergerak. Okay, dan untuk melakukan bermacam-macam lagi proses pencernaan apa semua dan lain-lain, DLL dan lain-lain. Okay. Jadi datang mana, macam mana ni nak datang tenaga ni? Okay, apa yang diperlukan? Kita perlukan, apa yang diperlukan adalah satu bahan yang kita panggil glukosa. Okay, glukosa ni datang daripada mana? Datang daripada makanan yang kita makan. Contohnya kita makan nasi kan, kita makan roti. Itu adalah sumber karbohidrat. Karbohidrat tu adalah kompleks molekul. Dia akan kecilkan, dan bila kita makan akan melakukan proses pencernaan, penguraian makanan, dia akan hasilkan glukosa. Glukosa inilah yang akan digunakan, masuk dalam ni mitokondria ni akan gunakan untuk produce energy. Untuk menghasilkan tenaga. Proses untuk respirasi sel berlaku ni, untuk menghasilkan tenaga. Proses respirasi ni, glukosa dia perlukan kena bergabung dengan oksigen. Oksigen datang daripada mana? Oksigen datang daripada yang kita bernafas tadi, iaitu respirasi luar. Sini glukosa ni dia akan combine dengan oksigen ni. Kemudian dia akan ini dia akan last sekali mengeluarkan karbon dioksida ni. Glukosa akan bergabung dengan oksigen. Nanti dia akan hasilkan tenaga dan dia akan keluarkan karbon dioksida dan juga air. Nanti saya akan buat persamaan supaya kamu lebih nampak dan faham. Kita akan tengok persamaan perkataan. Persamaan perkataan. Bagi proses respirasi sel. Iaitu kena ada bahan penting ini, iaitu glukosa. Ingat balik datang mana glukosa ni? Datang daripada sumber makanan kita lah, kita makan. Kemudian dia kena bergabung. Tambah ni adalah bertindak balas. Sebenarnya istilah dia adalah bertindak balas. Senang kita nak faham, dia bergabung lah dengan oksigen. Oksigen. Dan anak panah ini maksud dia adalah menghasilkan. Menghasilkan. Dia akan menghasilkan apa? Glukosa bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan apa tadi? Tenaga lah. Tenaga. Dan juga dia ada waste product, iaitu karbon dioksida, gas lah ni. Dan juga air. Air juga hasil sampingan. Jadi karbon dioksida ni yang kita exhale tadi ni. Kita exhale, kita hembus tadi. Yang keluar semula dari badan kita, daripada hidung kita tadi. Itu adalah proses respirasi sel. Ini persamaan ni kamu kena ingat. Glukosa bertindak balas dengan oksigen menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. Berlaku di mana? Tengok ni sel. Berlaku dalam sel. Dalam sel. Dan dalam sel ni ada banyak organ lagi, ada nukleus dan dia berlaku dalam mitokondria.